Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama-sama untuk menyaksikan secara langsung live Suara Merdeka. Pagi ini, minta maaf, tengah hari, pagi pula. Tengah hari ini, tetamu jemputan saya ialah Naib Presiden Parti Putra Malaysia, Datuk Hamidah Osman. Beliau lebih mesra dengan panggilan Kak Midah, betul Kak? Jadi, Kak Midah adalah pejuang ataupun champion tentang membangkit dan membongkar isu Tanah Rizab Melayu di Setiawan Perak yang berpindah milik kepada bukan Melayu. Okey. Sejarah dia panjang. Saya percaya ramai yang sudah baca dan tahu isu ni ya. Dia bukan isu semalam, dia bukan isu bulan lepas, bukan isu PKP, tetapi isu ni sejak tahun berapa Kak Midah? Sebenarnya saya rasa isu mengenai Rizab Tanah Melayu ni kita dah tahu dah kan, memang satu isu yang sentiasa dibangkitkan, tetapi malangnya ia selalunya sekadar bermusim. Kadang-kadang hot bercakap, lepas tu sejuk balik, cerita tu mati. Tapi kali ni tapi saya melihat isu terutama isu Rizab Tanah Melayu ni satu isu penting, kerana tanah itu merupakan maruah. Betul? Kan? Kenapa, apa maknanya kita duduk di bumi Melayu sedangkan tanah-tanah kita hari ini dah bukan jadi milik kita. Kita kata-kata bumi dipijak milik orang kan. Betul. Jadi susulan daripada itulah kita salah satu daripada kita punya matlamat dalam Parti Putra itu sendiri adalah kita nak mempertahankan Tanah Rizab Melayu. That is one of our 10 objective. Okay. Dan itu maknanya salah satu dari 10 perjuangan asas yang akan kita akan perjuangkan dan kita akan pertahankan agar Tanah Rizab Melayu ini dapat terus kekal. Malah apa juga permasalahan yang timbul, kita harap dapat diatasi. Dan angka tu, iaitu seperti yang kita tahu, Tanah Rizab Melayu ini dijanjikan dulu 50%. Tapi hari ini daripada kajian yang dibuat itu pun 4-5 tahun yang sudah, dah tinggal 12%. Yang saya rasa dengan kes-kes yang saya bangkit hari ini, saya rasa mungkin less than 10% yang tinggal. So saya rasa less late than never. Biarlah lambat, tapi jangan tak buat langsung. So kami dalam Putra memang mahu perkara ini dilihat. Oh, kita punya kelemahan dan segalanya diperbaiki dalam masa sama mempertahankan Tanah Rizab Melayu ini, bukan saja dengan peratus yang ada, malah kita mahu peratusan ini dipertingkatkan supaya kita dapat balik matlamat asal iaitu 50% Tanah Rizab Melayu ini. Okey. Tapi sesuatu yang amat menyedihkan ya Kak Midah apabila pegangan kepada Tanah Rizab Melayu ini terlepas kepada orang bukan Melayu. Saya tak nak sebut bangsa apa. Kak Midah tahu, saya tahu, orang di luar sana juga tahu sebab benda ni sensitif. Tetapi persoalannya macam mana boleh terlepas? Di manakah ketirisannya? Bocor kat mana Kak Midah? Dia sebenarnya kita tahu kalau kita semak enactment Rizab Tanah Melayu yang dimulai dengan tahun 1913 sebenarnya. Lepas tu ada pindaan 1933, kita tengok. Kalau kita tengok prosedur yang ada, memang prosedur itu memang ketat. Contohnya, Tanah Rizab Melayu ini tidak boleh dipindah milik kepada bukan Melayu kecuali ada di pembatalan yang dibuat oleh Menteri Besar yang dalam mesyuarat dengan ruler ataupun dengan sultan. Okey. Maknanya tahap Menteri Besar sahaja tidak ada hak untuk membatalkan Rizab Tanah Melayu ini kecuali setelah mendapat perkenan daripada sultan negeri itu sendiri. Tetapi as we goes by, saya rasa sikap kita sendiri juga yang tak ambil berat, ringan, maka hari ini jadilah macam-macam yang kita jadi hari ini. Dan Rizab Tanah Melayu hari ini yang kita tahu terhakis satu apabila pembatalan yang dibuat secara sah. Maknanya pembatalan yang dibuat oleh Menteri Besar. Namun yang itu pun perlu dipertikaikan. Adakah Menteri Besar itu membatalkan Rizab Tanah Melayu itu setelah mendapat perkenan sultan? Sekiranya tidak mendapat perkenan sultan, sebenarnya pembatalan itu pun terbatal. Ya. Tidak sah. Tidak sah. Itu satu bab. Dan yang kedua, ketika setiap pembatalan hendak dibuat, dia kena instant.
Maknanya ketika yang Amat Berhormat Menteri Besar yang previous punya lah terdahulu. Whoever until now, siapa sahaja Menteri Besar yang ada nak membatalkan Tanah Air Melayu, dia kena present pada tuanku yang ini batal dan dia kena present yang ini sebagai ganti. Dia kena ganti serta-merta. Oh, okey. Not later. Okay. Jadi hari ini isu dibatalkan tidak diganti sekaranglah berkorban. Sebenarnya itu pun tidak sah. Kerana pembatalan itu kena dibuat secara serta-merta. Maknanya kalau kita ada dua sheet yang macam ni, yang ini tanah 100 ekar contohnya yang nak dibatalkan, yang ini tanah 100 ekar yang nak diganti similar in character. Okey, similar in character. Maknanya kalau you nak batalkan 100 ekar contohnya 100 ekar di bandar, you kena ganti dengan juga di bandar. Di bandar 100 ekar juga. Similar in character. Similar in character. Maknanya kau tak boleh membatalkan 100 ekar di bandar menggantikan 100 ekar di hutan. Oh, tak boleh. Okey. Dia kena similar in character. Dan ini termaktub ya dalam termaktub Pejabat dalam Tanah enactment. Okey. Dan juga termaktub dalam konstitusi. Perlembagaan kita, dalam constitution kita termaktub. Dan jika benda ini tidak dibuat serta-merta, sebenarnya pembatalan ini tidak sah. Dia terbatal lah. Terbatal kerana dia kena buat serta-merta similar in character. Ini juga antara faktor-faktor. Sebenarnya kalau kita nak kaji balik segala dan kita tengok balik, saya rasa banyak pembatalan-pembatalan di Zat Melayu yang kononnya telah dibuat secara rasmi itu sebenarnya tidak mengikut proses sebenar dan sebenarnya terbatal dengan sendirinya. Okey. Kesedaran macam ni, orang Melayu kita sedar ke tak sedar, Kak Midah? Inilah yang saya cuba nak ketengahkan. Saya nak minta orang Melayu kita, terutama orang-orang Melayu yang kini dalam yang sedang memegang kuasa. Terutama kita punya pemimpin politik, pemimpin kerajaan, pemimpin yang dalam pejabat tanah itu sendiri. Pengarah PTG-nya dengan DO dan pentadbir tanah. Mereka patutnya ada perasaan sensitiviti ini. Sebagai orang Melayu, nak pertahankan tanah Melayu. Tapi mungkin diorang juga bersalah, Kak Midah, apabila nak mempertahankan hak sememangnya hak itu sudah termaktub di dalam perlembagaan, dituduh sebagai resis, dituduh sebagai tidak adil. Tak, dia soalnya macam ni. Saya tidak nampak ini soal resis. Bila Melayu memperjuangkan hak Melayu, kita tak boleh panggil resis kerana hak itu termaktub dalam perlembagaan. Kecuali lah perkara-perkara yang tidak maktub dalam perlembagaan, then you can call it resis. Dan kalau you nak kata orang Melayu mempertahankan Melayu resis, dan perlembagaan itu adalah resis sendiri. You cannot adopt to that perlembagaan kalau you said that perlembagaan is resis. Hak-hak istimewa Melayu 153, hak-hak ini semua termaktub dalam perlembagaan. Betul. So kalau you sebagai rakyat dalam sebuah negara yang atmos undang-undang adalah perlembagaan negara, you sendiri mengatakan perlembagaan itu resis, dan you not fit to be rakyat Malaysia. Betul. Kak Midah, sekarang ni keluasan tanah tanah reserve Melayu di Setiawan adalah 641.6 hektar. Ya, betul, Kak Midah? Ya. Dan kalau ikut statement daripada Kak Midah yang pernah keluar dalam media ya, telah pun dipecahkan kepada 317 lot. Ya. Okey. Okey, isu tanah ini saya tahu sebenarnya kalau mungkin ramai yang tak mengikuti nak tahu lanjut kan. Yeah. Sebenarnya tanah ini sebelum ni memang telah dirizabkan pada tahun 1930 sebagai lebih kurang dalam 42,000 ekar. Ya, 40,000 ekar telah dirizabkan pada 1930 sebagai tanah rizab Melayu. Dan pada 1997 1,600 ekar ini telah diberi oleh kerajaan negeri kepada sebuah syarikat yang dinamakan Ladang Mara Berhad. So bila kita tahu Mara tu, kita tahulah Mara lah, insaf lah. So maknanya di segi alienation pertama ataupun penganugerahan pertama oleh kerajaan negeri tak ada masalah. Maknanya telah dianugerahkan kepada sebuah syarikat Mara yang kita yakin memang syarikat 100% Melayu, dan saya yakin mungkin ada perancangan-perancangan untuk orang-orang Melayu juga ketika itu. Cuma permasalahannya timbul pada tahun 2012, Kak Midah. Ya, sekejap. Saya nak check ni. Boleh. Okey. Pada 2012 situ dah start yang mana
kita daripada forensik yang kita buat. Kita ada tim forensik kita yang memang pakar pasal tanah. Tim forensik kita melihat tanah ini telah dipindah milikkan melalui borang 14A kepada sebuah syarikat Nadi Agro Business Sdn Bhd. Dan yang menandatangani borang itu untuk pemindahan itu adalah seorang bukan Melayu yang bernama Tan Swee Hock, disaksikan oleh peguam. Jadi situ dah start mula. Daripada kerajaan bagi pada Mara, bila Mara bagi kepada syarikat Nadi Agro Business ni, sini sudah berpindah milik kepada bukan Melayu. Sebenarnya kesalahan telah bermula di sini. Bagaimana pentadbir tanah boleh meluluskan pindah milik tanah dari sebuah syarikat yang satu waktu Melayu dipindahkan kepada sebuah syarikat yang bukan Melayu. Sepatut di situ permohonan pindah milik itu telah patutnya ditolak. Dan dibatalkan. Kita boleh stop di situ sebenarnya. Then you can say, okay, pindah milik tak boleh berlaku. Sebab ini syarikat bukan Melayu. Kerana ini tanah Rizab Melayu, kena pindah milik pun syarikat Melayu. Situ dah bermasalah. Satu malah. Dan maka agrobisnes pula memohon selepas itu untuk memecahkan tanah ini kepada 317 lot tadi. Setiap lot 5 ekar 5 ekar. Di situ lagi sekali timbul satu kesalahan pada saya di segi bagaimana pentadbir tanah boleh meluluskan pindah milik itu sekali lagi. Kerana prosedur dan pajak tanah ni ketat. Kalau kita nak buat pindah milik, kena hantar borang 24, kena hantar borang 49, lepas tu 6 borang semua tu. Dan benda ni akan diberi pada SO. SO ni, Settlement Officer ni, ataupun pegawai tanah ni, dia akan bukan saja melihat pada sistem komputer. Dia kena tengok pada buka pelan asal ni. Pelan yang blueprint lah kata orang. Blueprint, plan asal dia. Kita pejabat tanah ada pelan. Kena check kat pelan. Kat pelan tu semua tercatat. Ukuran saiz dia, keluasan dan juga status tanah tu. Maknanya ditulis kat pelan tu, ini tanah Rizab Melayu. Bagaimanakah boleh dikatakan benda ini overlook? Sedangkan kalau sistem itu diikut secara diperinci, there is no way yang boleh terlepas overlook ataupun terlepas pandang, Kak Midah. So, sebab tu saya melihat ini lebih pada satu, ada intention. Intention apa? Intention ataupun satu sindiket yang hingga terlulusnya pindah milik kepada bukan milik. Sindiket ataupun ada intention untuk membuat satu penyelewengan. I call it syndicate because syndicate involve more than one people. Okay, maknanya kalau benda ni nak buat, dia tidak boleh seorang saja. Dia ada memerlukan beberapa orang. But you know the procedure is so tight. SO-nya, pentadbir tanahnya, pendaftar tanahnya. So how can all these stages boleh terlepas sehingga akhirnya pindah bilik itu berlaku. Maknanya pindah bilik tanah Rizab Melayu daripada tanah Rizab Melayu yang seharusnya kepada orang Melayu boleh terpindah milik kepada bukan Melayu. Sebab tu kita minta benda ni. Sebab tu kita laporkan kepada polis. Sebab kita rasa ada fraud. Sebab kita rasa ada satu penipuan yang berlaku kat sini. Dan saya harap pihak kerajaan seriuslah. Saya sebenarnya nak rakamkan kekecewaan saya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Bila perkara ini diwawarkan dalam surat khabar dan bila wartawan rujuk kepada dia, beliau hanya mengatakan biar PTG, Pengarah Tanah dan Galian, dia menjawab dan dia terlalu sibuk dengan hal COVID. Permasalahannya sekarang ni, adakah COVID ini menghalang sampai boleh ada penipuan, perompakan, pencurian yang hingga hendak berfokuskan kepada COVID. Sebab COVID memang COVID. COVID ni kita tak boleh lari. Betul. Tapi perkara-perkara lain juga perlu diambil berat. Adakah dia sebagai seorang pemimpin parti terbesar Melayu dalam negara ini tidak sensitif akan perkara-perkara terlaku, terutama isu rizab tanah Melayu? Dan saya memang, I'm very frank, saya cakap terus terang. Saya kecewa bila itu jawapan yang diberi. Dan hingga hari ini Yang Amat Menteri Besar tidak memberi sebarang statement pun. Termasuklah juga pengarah PTG yang kononnya nak bagi statement, hari ni tak bagi statement pun. Sampai ini tak ada. Tak ada apa satu patah perkataan. Walaupun dari awal dia kata, oh ini apa yang saya kata adalah tidak benar. Apa yang saya cakap dalam Mingguan Malaysia itu tak betul. Dan dia kata dia akan tunjukkan bukti. Dan hari ini sudah masuk minggu yang kedua.
saya masih tidak dapat melihat. Malah baru ni bila wartawan berjumpa dia, saya dimaklumkan, dia kata memandangkan kes dan siasatan, saya tak boleh beri sebarang komen. Oh, okey. Itu sesuatu yang saya rasa tak apalah. Biar dia fikir sendiri. Dia tak boleh. Saya tak setuju. Kata kalau dia kata fikir sendiri. Sebab ini perkara serius. Seluruh rakyat, seluruh negara tengah menunggu. So, bila ini keadaannya, ini menunjukkan pimpinan negeri dan juga pimpinan dalam jabatan kerajaan tidak sensitif akan perkara-perkara. Tidak kompeten tu Kak Mida. Tidak sensitif. Patutnya hal ini menjadi satu benda yang everybody as a Malay, sebagai seorang Melayu, should be sensitive. Come forward, what is wrong? Kalau sekiranya ada apa yang saya cuba nak bangkitkan, bukan sekadar nak bangkitkan kesalahan. Kita nak tunjukkan inilah perkara yang sedang berlaku dan kita nak correction. Perbetulkan. Kita nak perbetulkan. Maknanya hari ini kalau pemindahan bilik itu tidak sah, maka tindakan harus diambil dan sebenarnya ada hak untuk Kerajaan Negeri merampas balik tanah itu dan dikembalikan kepada Tanah Rizal Melayu. Dan apa yang saya hendak hari ini saya buat ni, kan, sampai kita nak bawa ke mahkamah. Bukan saya dapat pun tanah tu. Saya tak dapat pun tanah tu. Tapi apa yang kita hendak, tanah itu dikembalikan balik kepada Kerajaan Negeri sebagai Tanah Rizal Melayu. Dan berilah kepada orang-orang yang berhak. Dan katanya betul ataupun tidak Kak Midah yang tanah-tanah itu ditanam dah jadi ladang kelapa sawit. Ya, kita dah turun tengok. Malah kita hari itu dah tangkap gambar melalui drone, kan. Okay. Memang kerusuhan tanah itu telah ditanam kelapa sawit dan dah telah pecah lot jadi 317 lot yang dijual lebih kurang dalam 400,000 satu lot. Makna tanah itu ketika dijual itu bernilai 130 juta. Oish, banyak. Dan nilai sekarang ni saya dimaklumkan mencecah hampir 800 juta. Okey. Kak Midah, SPRM negeri kata apa? Okey, ni yang baru ni timbullah sikit ni perkara saya dan tim melihat bahawa ini ada kes fraud, maknanya ada kes penipuan. Sebab itu kita memilih untuk melaporkan kepada polis. Tetapi bila polis siasat, polis kononnya panjangkan perkara itu kepada SPRM. So bila kita dapat maklum SPRM, mungkin mereka ada reason, so kita pergilah jumpa SPRM. Bila kita jumpa SPRM, SPRM kata tak ada pun. Perkara itu tak dipanjangkan oleh polis pun. Dan habis dia dah check rekod, dia kata laporan polis tu laporan polis kita buat kat polis lah. So konon tak ada. Lepas tu bila kata tak ada, saya kontak balik pada pegawai yang berkenaan di BDRM. Dia kata dah forward. Malah dia tunjukkan saya surat yang dah forward sampai September tahun 2020. Pas. Okey. Seminggu selepas saya membuat laporan polis. Okey. So inilah saya tengok. Tapi walau gana pun saya nak ucapkan terima kasih sebab susulan betul saya nampak SPRM serius lah membuat siasatan. Cuma persoalan saya jika siasatan dibuat, saya minta cari September, maknanya lebih kurang dalam 4-5 bulan yang lepas, kan. Lebih kurang. Saya minta siasatan ini bukan sekadar berakhir siasatan. Kita nak the follow through, kita nak tindakan yang diambil. Dan kita bukan saja nak cari siapa punya salah. Tapi kita nak rampas balik tanah tu. Kita nak tanah itu terus ambil balik tanah tu sebenarnya. Itu yang kita perjuangkan. Dan kita nak tanah itu dikekal status. Saya bimbang satu je. Apa tu Kak? Saya bimbang sekiranya tindakan diambil, tanah ini terus dikekalkan kepada owner yang lain, mungkin digantikan pula dengan tanah lain. Ini saya rasa tidak adil lah sebab memandangkan sudah ada unsur-unsur penipuan, benda ini patut diremedikan, dibetulkan. Sistem tu pun betulkan. Malah hari ini saya dipahamkan juga ya untuk Rizal Tanah Melayu. Dalam pejabat tanah tidak ada proper record
atau filing untuk pejabat untuk rizab tanah Melayu. Ini semua all states ataupun Saya dipahamkan semua oleh Encik Azmi yang berjuangkan. Malah dia kata all state tidak ada proper filing tanah rizab Melayu. Sepatutnya ini khazanah yang patut kita pertahankan. There should be a proper system untuk memastikan masuk aja apa-apa permohonan kita dah boleh tahu itu tanah rizab Melayu. Kan? tapi tak ada. Tapi sekarang ni perkara tu tak berlaku. Dan kadang-kadang kita pun dalam perkara ini saya juga nak bongkar satu perkara yang saya nak minta semua jabatan berkenaan, terutama SSM juga untuk melihat perkara ini. Sekarang ni sudah ada satu sedikit untuk memindah tanah. Contohnya kalau tanah itu tanah rizab Melayu, diberi nama atas Melayu. Jadi yang nak menjual tu dia convertkan tanah itu, dia ditukarkan nama kepada syarikat. Okey. Katalah tanah itu ada 100 ekar, dipindahkan tanah itu kepada syarikat, maka jadilah syarikat ABC. Contoh. Ya, ABC. Cuma bila kita tahu channel ini Melayu, bila kita tengok directorship lah, ataupun dia punya shareholding. Tetapi apa jadi? Lepas tu dijual syarikat ni ABC kepada bukan Melayu. Ini Alibaba. Bukan Alibaba, dijual terus kepada bukan Melayu, bermakna ABC yang dulunya 100% milik Melayu menjadi 100% bukan Melayu, cuma pertukaran syarikat dan apa juga di dalam syarikat itu Berpindah ke sana. berpindah secara langsung. Okey. This Itu yang berlaku. Ini yang sekarang yang tengah berlaku, yang saya tak pasti ataupun mungkin mereka saya tak pasti sama ada pejabat tanah aware ataupun saja tak nak ambil tahu. Tapi ini sedang berlaku. Di mana syarikat tanah-tanah rizab Melayu dipindahkan kepada syarikat dan syarikat itu dijual kepada bukan Melayu. Akhirnya apa saja milik syarikat itu menjadi milik Bukan Melayu. bukan Melayu. Okey. Kak Midah, ada minta kerajaan persekutuan campur tangan dalam isu ini. Berhak ataupun tidak kerajaan persekutuan? Sebenarnya dalam urusan tanah ni kebanyakannya tanah ni adalah dalam urusan kerajaan negeri. Tetapi kita ada pejabat tanah dan negara yang pusat untuk melihatnya. Tapi pada saya kerajaan negeri yang sebenarnya lebih patut sensitif, lebih melihat kepada apa yang sedang berlaku ini. Dan ada lagi satu yang agak mengecewakan saya tengok, ada negeri-negeri yang sudah menjadi trend pula untuk menaikkan peratus rizab Melayu ni. Mereka merizabkan apa juga milik majlis agama, mereka jadikan tanah itu rizab tanah Melayu, termasuklah rizab kubur. Oh, okey. Tanah kubur, tanah masjid, tanah surau, pejabat agama. Ini diletak di bawah rizab Melayu. Rizab Melayu just to increase the figure, showing that tengok rizab tanah Melayu meningkat. Tapi dah rizab kubur tu memang dah rizab lah. Rizab kubur kan, rizab tanah kubur. Why you should put under nak masuk balik rizab tanah Melayu? Betul. This is something yang saya rasa tak betul, yang tak patut dibuat. Siapa yang patut pantau benda-benda macam ni, Kak Midah? Dia siapa sebenarnya? Basically sebab itulah kita berbincang dengan rakan-rakan kan. Sebenarnya perlu ada kalau kerajaan pusat serius atau kerajaan negeri pun serius, kena ada satu jawatankuasa khas sebenarnya untuk melihat perkara ini, yang mungkin diletak bawah pejabat tuanku kan, supaya benda ini will be continuously, akan sentiasa dilihat. Sebab sometimes bila ada rules ni, kadang-kadang people say rules are made to be broken. Memang orang akan mencari ruang-ruang. Kena ada satu jawatankuasa yang kena duduk lihat, yang sensitif, yang really fokus nak mempertahankan rizab tanah Melayu ini. Betul. Kak Midah, pada hemat Kak Midah Baginda Sultan Perak perlu tahu, perlu diangkat oleh Parti Putra tentang isu ini. Adakah Kak Midah akan go to that extra miles? InsyaAllah kita akan buat, sebab saya rasa tanah rizab Melayu ini sebenarnya adalah di bawah jagaan ataupun penjagaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan juga. So kita
rakan-rakan yang seangkatan atau rakan-rakan yang bersama berjuang, kita memikirkan juga mungkin kita akan persembahkan juga kepada Tuanku, sembah maklum kepada Tuanku apa situasi yang ada. Dan kita harap yang Duli Yang Maha Mulia Sultan dapatlah melihat perkara ini yang saya rasakan menjadi satu benda yang sensitif dan menjadi kebimbangan orang-orang Melayu yang bernaung bawah Tuanku. Yalah Kak Midah, dengan isu sebegini ya, kalau Kak Midah dan Parti Putra ya tidak mencetuskan satu kesedaran to create awareness, mungkin ruginya bukan generasi hari ini tetapi generasi yang akan datang, anak cucu cicit, betul tak? Ya, rasa ini satu khazanah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita ketika kita nak bercapai sebelum kemerdekaan sebenarnya. Kita tahu kan akta ini 1913. Maknanya sebelum kemerdekaan nenek moyang kita dulu dah mula merasakan bahawa bumi ini akan hilang satu hari nanti, dan dia melakukan sesuatu ini untuk anak cucunya. Kita tak nak lepas ini kita tak buat apa-apa, keadaan tambah teruk, anak cucu kita pula besok membuktikan apa nenek moyang aku buat untuk aku dulu hingga hari ini aku jadi macam ni. Kita jangan sampai satu tahap anak cucu kita besok kencing kubur kita kerana marahkan kita tidak melakukan satu mempertahankan hak mereka hingga mereka besok merempat di bumi sendiri. Okay. Jadi Kak Midah, closing words daripada Kak Midah tentang isu ini. Okay, saya haraplah semua tetamu orang Melayu don't look at this as a political issue lah. Jangan melihat Putra bawa ini isu politik. Saya harap untuk dalam hal ini saya nak semua orang Melayu bersama. Kan, kita ketepikan soal politik. Just kebetulan saya naik presiden, just kebetulan salah satu objektif parti kami memperjuangkan hak Melayu. Janganlah ini dilihat ini politik, just for political mileage untuk kepentingan politik dan publicity. Dan publicity, nak glamour whatsoever, then biarlah dia dengan hal lain. This should be a collective effort by everybody, umat Melayu. Tak kira parti mana, let us do it together. I don't mind because it's just not I bangkitkan ini sebab I nak glamour, nak famous. Tak. Kita nak benda ini menjadi satu perjuangan bangsa itu sendiri. So kita harapkan pemimpin, walaupun saya membawa perkara ini, jangan fikir ini political issue. This is our issue. Ini isu orang Melayu. Ini isu masa depan orang Melayu. Jadi Kak Midah, kita sebagai orang Melayu, kita kena sedar. Kita kena celik dan kita jangan lena sangat-sangat. Sebab ruginya nanti kita, betul tak? Ya. You see, basically sekarang ni kan, kalau you tengok pada isu yang saya bangkitkan tadi, tanah yang saya bangkitkan di 1,600 ekar ini, kalau di segi rekod masih Rizal Tanah Melayu. Tetapi hakikatnya dah tak ada Rizal Melayu. Jadi yang 12% yang kita kata itu sebenarnya berapa pula kes-kes macam ni pula? Mungkin kita tinggal 5-6%. Lagi kecil lagi. So, ini sebab yang kita nak timbul kesedaran. Dan hakikat hari ni pun kita tengok, orang Melayu pun dah tak ada tanah. Contohnya saya, mungkin ada sekeping 2 tanah. Tapi anak-anak saya tak ada tanah. Cucu saya esok lagi teruk tak ada tanah. Apa nak jadi dengan umat Melayu di bumi sendiri ini? Dah lah nak beli rumah pun mahal-mahal sekarang ni. Tanah pun tak ada. Kurang-kurangnya, lekeh-lekehnya nenek moyang kita dulu, datuk nenek kita dulu, balik kampung ada tanah apa? Betul. Kita tak ada tanah. Janganlah kita besok-besok Kak Midah jadi bangsa yang melukut di tepi gantang. Ya, we almost there. Kita dah hampir capai. Sampai ke situ dah sebenarnya. Kan? Ya. Okay. Jadi Kak Midah, kami Suara Merdeka mengucapkan ribuan terima kasih kerana Kak Midah sudi hadir. Saya juga nak merakamkan terima kasihlah kepada tim-tim daripada Suara Merdeka yang memberi peluang saya ke udara ini. Dan saya doakan supaya Suara Merdeka juga menjadi salah satu pejuang untuk bersama-sama kita menegakkan kepentingan bangsa kita di bumi kita sendiri. InsyaAllah. Jadi dengan itu saya tutup live Suara Merdeka bersama Datuk Hamidah Osman. Kita jumpa lagi besok pada pukul insyaAllah 2.30 petang dengan tetamu yang lain dengan isu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.